Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam sepakat dan kolektif menjulang kecemerlangan. Saya ucapkan kepada seluruh penonton, sahabat-sahabat, rakan-rakan seperjuangan yang saya kasihi, dan juga terutama sekali kepada Dr. Henry Nicholas Lee yang sangat kami kasihi dan juga yang menonton video ini sekalian. Pertama sekali, saya Syahmuddin Al-Hakimi bin Yusri Rizan, mewakili kumpulan kami, akan memulakan pembentangan kami pada hari ini dengan melaksanakan tugasan yang kedua dalam pentaksiran berterusan, iaitu persembahan digital bagi kursus pengantar pengajian pendidikan dengan kod kursus GPPP 1092 dengan tajuk pembentangan kami iaitu aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Tanpa membazir masa lagi, izinkan kami memulakan pembentangan kami. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Sebelum kami teruskan, izinkan kami memperkenalkan diri dahulu. Pertama sekali, saya Syahmuddin Al-Hakimi bin Yusri Rizan, dan gambar yang kedua ini adalah paparan sahabat saya iaitu Joel Lawrence Ryan Jenny. Yang ketiga ialah Vic Fernandez Julius, dan yang akhir sekali, gambar yang terakhir yang dia ada di kanan anda sekalian, dia adalah Muhammad Afizan bin Edrin. Baiklah, berikut merupakan 5 penekanan yang akan kami bentangkan dalam topik ini. Pertama sekali ialah pengenalan yang akan dibentangkan oleh saya sendiri. Yang kedua ialah SKPM, Standard Quality Pendidikan Malaysia. Yang ketiga, pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Poin yang kedua, yang ketiga ini akan dibentangkan oleh ketiga-tiga sahabat seperjuangan saya. Yang keempat ialah implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Topik ini, penekanan ini akan dibentangkan oleh saudara Afizan, dan akhir sekali ialah rumusan, juga akan dibentangkan oleh saudara Afizan. Kita mulakan dengan pengenalan untuk topik yang akan kami persembahkan. Pertama sekali, topik pada kali ini membincangkan tentang standard kualiti pendidikan yang merupakan satu instrumen yang penting dalam penilaian, iaitu SKPM. Apa itu SKPM? Standard Kualiti Pendidikan Malaysia, yang dijadikan panduan dalam mengurus operasi oleh guru dan pemimpin sekolah ke arah yang berkualiti. Dalam topik ini juga dia merangkumi pelan pendidikan yang dibangunkan untuk untuk meningkatkan kemenjadian murid Malaysia bagi menyediakan modal apa? Modal insan bertaraf kelas pertama dunia. Pelan Pembangunan Pendidikan Negara PPPN dirangka sebagai satu pelan tindakan bagi melaksanakan transformasi dalam sistem pendidikan di Malaysia. Dalam pelan ini juga dia ada 3 fasa pelaksanaan. Yang pertama sekali 5 aspirasi sistem, 6 aspirasi murid, dan yang ketiga ialah 11 anjakan. Ketiga-tiga ini dia dikenali sebagai gelombang. Gelombang pertama aspirasi sistem lah. Yang kedua 6 aspirasi murid, dan yang ketiga ialah 11 anjakan. Dalam pada itu, implikasi terhadap guru berjiwa pendidik ini juga turut akan kami persembahkan dan akan kami bentangkan dalam perbincangan ini bersama. Terima kasih saudara Syahmi Daniel. Seterusnya, saya Vic Fernandez Julius akan membentangkan dan mempersembahkan subtopik kami yang pertama, yaitu Standard Quality Pendidikan Malaysia, ataupun lebih dikenali sebagai SKPM. Dalam memacu pendidikan yang bersifat global dalam abad ke-21, kualiti pendidikan merupakan aspek yang amat penting agar kemenjadian murid bertaraf dunia dapat dibangunkan dan dilahirkan. Dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan, pengurusan pengajaran dan pembelajaran, yaitu PDP, di institusi pendidikan, terutamanya di sekolah, amatlah penting. Pengurusan pengajaran dan pembelajaran ini melibatkan beberapa faktor yang berperanan dalam mencorakkan kemenjadian murid. Faktor-faktor ini melibatkan semua aspek yang berkait rapat antara satu sama lain, yaitu pemimpin yang meneraju dan mengurus institusi pendidikan, guru yang terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran, pengurusan kurikulum dan kokurikulum, prasarana dan sumber pendidikan, pembentukan sosial murid, dan penglibatan komuniti dalam pendidikan. Oleh itu, bagi memastikan kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan, faktor-faktor ini hendaklah diukur dan dinilai agar tindakan penambahbaikan dapat dilakukan.
Oleh itu, dapat saya simpulkan bahwa SKPM ini dijadikan panduan oleh pihak sekolah dalam mengurus proses mengikut keperluan dan kepentingan bagi mencapai satu standar yang memuaskan. Instrumen SKPM ini turut dapat membantu pihak sekolah membuat penilaian terhadap pengoperasian sekolah. Melalui penilaian yang dilaksanakan secara kendiri ini, kekuatan dan kelemahan dapat dikenal pasti, seterusnya tindakan penambahbaikan dapat dilakukan. Tanpa membuang masa lagi, lebih baik kita masuk ke Standard Quality Pendidikan Malaysia, di mana Standard Quality Pendidikan Malaysia ini terbahagi kepada dua, yaitu Standard Quality Pendidikan Malaysia 2010 dan juga Standard Quality Pendidikan Malaysia gelombang kedua, ataupun lebih dikenali sebagai SKPMG 2. Dalam penilaian sekolah, berdasarkan SKPM 2010 ini, prestasi sekolah dinilai mengikut 5 standar yang ditetapkan merangkumi semua aspek yang menjurus kepada perwujudan kualiti pendidikan. Kira-kira berapa menit? 2 menit. Nah, seterusnya, saya akan, sebelum saya mengupas dengan lebih lanjut, lebih baik saya memperkenalkan dulu apakah standar-standar SKPM 2010. Standar yang pertama ialah kepimpinan dan juga hala 7 yang membawa wajaran skor sebanyak 10%. Seterusnya, standar yang kedua ialah pengurusan organisasi yang membawa wajaran skor sebanyak 15%. Standar yang ketiga ialah kepimpinan kurikulum, kokurikulum dan sukan, serta hal ehwal murid yang membawa wajaran skor sebanyak 20%. Standar yang keempat yaitu pembelajaran dan pengajaran yang membawa wajaran skor sebanyak 20%. Dan akhir sekali, standar yang kelima ialah kemenjadian murid yang membawa skor yang paling tinggi di dalam standar-standar SKPM 2010 ini, yaitu 35%. Baiklah, sekarang saya akan mengupas dengan lebih lanjut berkenaan standar-standar SKPM 2010 ini. Pertama sekali, standar kepimpinan dan hala 7, di mana pemimpin sekolah berperanan sebagai pemimpin yang berimpak tinggi dan berupaya menggembleng dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran, yaitu PDP. Tambahan pula, standar ini menekankan perlunya pemimpin sekolah untuk membuat penyediaan hasil kerja secara sistematik. Selain itu, pemimpin sekolah ini juga perlulah meningkatkan pencapaian akademik dan sosial murid serta mencipta suasana pembelajaran yang kondusif. Dengan demikian, standar pertama yaitu kepimpinan dan hala 7 ini memberi tumpuan kepada aspek kepimpinan yang efektif, penetapan hala 7 yang jelas, kemahiran komunikasi merancang serta memotivasi warga sekolah untuk mencapai kecemerlangan dalam pendidikan. Seterusnya, standar yang kedua ialah pengurusan organisasi, di mana organisasi sekolah diuruskan dengan mengambil kira potensi dan keperluan staf, kemudahan sumber dalaman, dan memanfaatkan sumber luaran, supaya sekolah dapat berfungsi dengan cekap dan berkesan. Oleh itu, dapat disimpulkan bahwa standar ini membantu sekolah untuk menguruskan organisasi sekolah dengan lebih efektif dan efisien. Di samping itu, standar yang ketiga ialah kepimpinan kurikulum, kokurikulum dan sukan serta hal ehwal murid, di mana bidang-bidang kurikulum, kokurikulum, sukan, hal ehwal murid ini perlulah diuruskan dengan cekap dan berkesan. Hal ini bagi memastikan sekolah berfungsi sebagai institusi pembelajaran yang mampu melahirkan pelajar ataupun murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelek. Standar yang keempat pula ialah pembelajaran dan pengajaran, di mana guru ataupun pendidik perlulah merancang dan melaksanakan proses pembelajaran dan pengajaran yang berkualiti tinggi dan bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan potensi dan pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan. Oleh itu, guru-guru ataupun pendidik perlulah menjadi seorang yang berwibawa dalam menyediakan bahan bantu mengajar yang berkesan agar murid mampu meningkatkan minda mereka dan melahirkan generasi yang berpikiran seperti minda kelas pertama. Dan akhir sekali, yaitu standar kelima, kemenjadian murid, di mana pendidikan di sekolah perlulah melahirkan murid yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Oleh itu, pendidik dan guru perlulah menyediakan bahan bantu mengajar yang sesuai
dengan perkembangan semasa murid agar murid yang cemerlang dan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelek dapat dilahirkan. Seterusnya, kita akan membincangkan Standard Quality Pendidikan Malaysia yang kedua, yaitu Standard Quality Pendidikan Malaysia Gelombang 2, atau lebih dikenali sebagai SKPMG 2. Penggubalan SKPMG 2 ini dibina dengan format yang baharu, yang dibangunkan khusus sebagai panduan kepada pentadbiran dan warga sekolah dalam meningkatkan keberkesanan, pengurusan, dan proses penyampaian pendidikan. SKPMG 2 ini juga bertujuan untuk menambah baik pelaksanaan kendiri sekolah. SKPMG 2 ini masih mengekalkan standard SKPM 2010, yaitu 5 standard dengan penambahbaikan, dan setiap standard yang ditambah baik ini mengandungi sejumlah aspek yang tertentu. Standard yang pertama ialah kepimpinan, di mana pengetua ataupun guru besar PGB bertindak sebagai peneraju di dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah untuk memastikan objektif dan matlamat yang telah ditetapkan tercapai. Contohnya, PGB berperanan sebagai peneraju yang menetapkan hala tuju sekolah secara terancang. Selain itu, PGB juga berperanan sebagai pembimbing, pemimpin, dan juga pendorong. Standard yang kedua pula ialah pengurusan organisasi. Standard ini menyatakan organisasi sekolah diuruskan dengan cekap dengan mengambil kira potensi dan keperluan warga sekolah, kemudahan sumber dalaman dan luaran untuk meningkatkan keberkesanan pengoperasian sekolah. Standard-standard ini merangkumi beberapa aspek, yaitu pengurusan sumber manusia, pengurusan aset, pengurusan keuangan, pengurusan sumber pendidikan, iklim, dan juga permufakatan yang strategik. Standard yang ketiga pula ialah pengurusan kurikulum, kokurikulum, dan hal ehwal murid, di mana standard ini menyatakan bahwa bidang kurikulum, kokurikulum, dan hal ehwal murid ini perlulah diurus secara cekap dan berkesan untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi fizikal, intelek, rohani, jasmani, dan sosial, yaitu selaras dengan hala tuju sekolah. Aspek-aspek yang terlibat dalam standard ini ialah ketepatan pelaksanaan kurikulum, kokurikulum, dan hal ehwal murid. Seterusnya, pengurusan seperti mata pelajaran, kelab dan persatuan, disiplin murid, dan sebagainya. Standard yang keempat ialah pembelajaran dan pemudacaraan, ataupun lebih dikenali sebagai PDPC, di mana di dalam standard ini dinyatakan bahwa guru berperanan sebagai seorang pemudacara dalam proses pembelajaran dan pengajaran untuk memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh. Aspek-aspek yang diutamakan di dalam standard ini ialah guru berperanan sebagai perancang, pengawal, pembimbing, dan penilai, manakala murid pula berperanan sebagai pembelajar yang aktif. Contohnya, guru perlulah mengawasi komunikasi dan perlakuan murid, menyusun atur kedudukan murid, serta mewujudkan suasana pembelajaran yang seronok dan ceria. Dan akhir sekali, standard yang kelima yaitu kemenjadian murid. Di dalam standard ini dinyatakan bahwa murid yang dididik secara holistik di dalam pengurusan sekolah yang cekap berupaya mencapai potensi diri yang sepenuhnya dalam penguasaan pengetahuan dan kemahiran, berakhlak mulia, dan banyak lagi. Aspek-aspek yang terkandung di dalam standard kemenjadian murid ini ialah kemenjadian murid di dalam akademik, kemenjadian murid dalam kokurikulum, dan kemenjadian sasya murid. Natijanya, SKPM dan SKPMG 2 ini mampu memantapkan lagi sistem pendidikan, memudahkan warga sekolah, mewujudkan suasana sekolah yang teratur, dan melahirkan warga sekolah yang berguna kepada masyarakat dan negara. Oleh itu, dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan di sekolah kita boleh dikatakan mantap kerana mempunyai hala tuju yang sesuai dan betul dengan menggunakan SKPM untuk menentukan serta mengukur tahap pendidikan di negara kita. Demikianlah pembentangan dari saya. Seterusnya saya serahkan kepada Saudara Joel Lawrence Ryan untuk membentangkan pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Baiklah, seterusnya saya akan membentang pelan pembangunan pendidikan Malaysia, yaitu PPPM.
merupakan pelan yang dirangka sebagai satu pelan tindakan bagi melaksanakan transformasi dalam sistem pendidikan di Malaysia. Seterusnya, fasa pelaksanaan PPPM. Fasa pelaksanaan PPPM terbagi kepada beberapa bahagian, iaitu yang pertama, gelombang, yang kedua, 5 aspirasi sistem, dan yang ketiga, 6 aspirasi murid, manakala yang terakhir 11 anjakan. Gelombang di sini terbahagi kepada 3, yaitu gelombang pertama 2013 hingga 2015, gelombang kedua 2016 hingga 2020, gelombang ketiga 2021 hingga 2025. 5 aspirasi sistem ini adalah akses, quality, equity, perpaduan, dan kecekapan. Seterusnya, 6 aspirasi murid adalah pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian, dan akhir sekali identiti nasional. Seterusnya, tujuan pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Yang pertama adalah untuk meningkatkan prestasi murid sejajar dengan standard pendidikan antarabangsa. Yang kedua, meningkatkan pandangan ibu bapa serta masyarakat terhadap dasar pendidikan negara. Yang terakhir, mempersiapkan generasi muda Malaysia untuk menghadapi keperluan abad ke-21. Seterusnya, 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Yang pertama, saya akan terangkan akses. Setiap kanak-kanak mempunyai hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang berkualiti. Hal ini bagi membolehkan mereka mencapai potensi individu masing-masing. Baiklah, hasrat kerajaan adalah 100% enrollment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga sekolah menengah atas menjelang tahun 2020. Seterusnya, langkah yang diambil adalah setiap individu harus diberi peluang yang sama untuk mendapat pendidikan dan hak memilih jenis sekolah untuk belajar tanpa mengira latar belakang seseorang. Tidak kiralah kaum, agama, itu semua tidak boleh diambil kira. Yang kedua, memastikan semua murid mendapat tempat di sekolah dan diberi peluang menyambung pelajaran. Seperti yang saya katakan tadi, setiap kanak-kanak layak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualiti. Yang ketiga, Kementerian Pendidikan Malaysia memberi bantuan kepada murid yang layak. Seterusnya, implikasi terhadap guru dalam akses yang telah saya bentangkan tadi adalah melahirkan guru yang bertanggung jawab dan amanah kerana menjalankan tugas dengan baik dan mendidik para pelajarnya sama rata. Seterusnya, guru berperanan dalam memastikan semua murid berhak mendapat pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang seseorang murid itu, seperti mana yang telah saya bentangkan tadi. Seterusnya, yaitu yang kedua adalah quality. Melalui quality standard antarabangsa, Malaysia berhasrat dalam tempoh 15 tahun berada dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan juga PISA, yang mana saya akan terangkan kemudian. Langkah yang diambil bagi mencapai hasrat ini adalah untuk mencapai aspirasi ini, murid perlu berkeupayaan untuk menakul, mengaplikasi pengetahuan secara kreatif dalam pelbagai situasi dan mempunyai ciri-ciri kepimpinan untuk berupaya bersaing di peringkat global. Baiklah, sekarang saya akan terangkan apa itu TIMSS. TIMSS adalah Trends in International Mathematics and Science Study. TIMSS merupakan laporan yang membandingkan prestasi pencapaian matematik dan sains para pelajar sesebuah negara di peringkat dunia, dan perbandingan ini dijalankan setiap 4 tahun, yaitu 1995, 2003, 2007, 2011, dan seterusnya. TIMSS bermula pada tahun 1995 dan dijalankan setiap 4 tahun sekali, yang saya terangkan tadi.
Penyertaan Malaysia dalam TIMSS Grade 8 bermula sejak pusingan kedua, yaitu tahun 1999, dengan sampel murid tingkatan 2 dari semua jenis sekolah di Malaysia. Baiklah, seterusnya, apakah pula itu PISA? PISA adalah Program for International Student Assessment. PISA menguji pelajar dari segi kecekapan umum, yaitu bagaimana pelajar boleh mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari di sekolah untuk menghadapi cabaran sebenar dalam kehidupan seharian mereka. Baiklah, apakah pula implikasi terhadap guru? Yaitu, guru bertanggung jawab mengubah kualiti sistem pendidikan di Malaysia menjadi lebih baik. Seterusnya, menjalankan PDP setanding dengan negara maju lain seperti Singapura dan Korea Selatan. Terakhir sekali, murid akan belajar dalam persekitaran yang kondusif. Jadi, pencapaian pendidikan di Malaysia telah berkembang, namun masih berdepan risiko disebabkan sistem pendidikan negara lain yang dapat meningkatkan prestasi murid dengan lebih cepat dan mampu mengekalkan momentum negara tersebut. Baiklah, aspirasi yang seterusnya adalah equity, yaitu equity untuk semua murid. Hasrat kerajaan adalah menjelang tahun 2020, pendidikan Malaysia mensasarkan 50% pengurangan dalam jurang pencapaian dengan merapatkan jurang sosioekonomi, yaitu antara bandar dan luar bandar, dan juga gender. Itu sistem pendidikan giat menyokong mobiliti sosial, yaitu dengan menyediakan sokongan tambahan kepada pelajar. Dengan itu, latar belakang sosioekonomi tidak lagi menjadi penentu untuk masa depan pelajar itu. Kejayaan dalam merapatkan jurang ini dapat menjadikan Malaysia mempunyai sistem pendidikan yang saksama. Terusnya, 3 aspek yang menjadi sebab kewujudan jurang equity. Yang pertama, pendidikan tertinggi ibu bapa. Yang kedua, purata pendapatan isi rumah bagi negeri. Yang ketiga, peratusan murid menerima bantuan asas keuangan. Pelajar daripada keluarga miskin kurang cemerlang berbanding dari keluarga sederhana. Sistem pendidikan telah menyediakan akses kepada laluan alternatif yang menarik seperti pendidikan vokasional. Murid mempunyai banyak peluang untuk belajar pada kadarkan diri dan minat mereka dalam aliran akademik, vokasional, dan teknikal. Kasih terhadap guru dalam aspirasi ini adalah guru memainkan peranan dalam memastikan semua murid diberi peluang untuk memperoleh pendidikan tanpa mengira latar belakang. Seterusnya, memberi didikan yang sama rata kepada semua pelajar. Aspirasi pula adalah perpaduan, yaitu untuk memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Hasratnya adalah sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian di negara kita. Langkah yang diambil adalah menjadikan sekolah sebagai tempat terbaik dalam usaha memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat. Perpaduan menjadi faktor utama dalam merealisasikan masyarakat yang terdiri daripada individu seimbang dan harmoni seperti yang diasratkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya, implikasi terhadap guru dalam aspirasi ini adalah menerapkan nilai murni di dalam atau luar bilik darjah bagi memastikan murid mengamalkan nilai murni seperti toleransi dan bekerjasama. Guru menunjukkan sikap yang baik dengan menjadi contoh dan suri teladan kepada pelajar. Baiklah, aspirasi terakhir adalah kecekapan, yaitu untuk pelaksanaan berkecekapan tinggi. Hasrat ini adalah sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. Langkahnya pula adalah pelaksanaan dijalankan secara bertanggung jawab dan penggunaan bajet digunakan secara lebih cekap. Kerajaan menunjukkan komitmen dengan mengeluarkan perbelanjaan yang besar dalam bidang pendidikan, dan penggunaan bajet yang cekap akan memaksimumkan keberhasilan murid. Seterusnya, implikasi terhadap guru dalam aspirasi ini adalah guru akan lebih berusaha dengan lebih tekun terhadap kemenjadian murid.
Seterusnya, bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keberhasilan murid dan menyediakan PDP yang berkesan. Baiklah, seterusnya kita beralih pula kepada 11 anjakan. Okey. Baiklah, yang pertama sekali ialah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Secara detail dia, apa yang dimaksudkan itu adalah lebih kepada membuat tanda ataupun menanda aras keupayaan, dalam kemahiran murid. Tidak kiralah dalam kemahiran membaca ataupun kemahiran matematik ataupun kemahiran sains dan sebagainya, dengan standard antarabangsa. Yang kedua ialah memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris serta digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Secara impaknya di sini, dia telah berikan kesan juga kepada murid dan dalam masa yang sama kepada guru. Apa yang boleh dikatakan? Meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris guru dan memperluaskan lagi peluang bagi pendedahan terhadap bahasa Inggeris. Dan dalam masa yang sama juga menggalakkan setiap murid mempelajari bahasa tambahan sampai menjelangnya tahun 2025. Yang ketiga ialah melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Yang ditekankan di sini adalah lebih tertumpu kepada pendidikan seperti pendidikan civic ataupun pendidikan Islam dan moral. Kenapa dikatakan demikian? Pertama sekali, untuk pendidikan civic ini adalah dengan menjadikan perkhidmatan komuniti sebagai prasyarat untuk tamatnya persekolahan kita. Untuk tamatnya persekolahan. Okay. Yang bagi pendidikan Islam dan moral ini pula adalah dengan memberi lebih fokus yang sepenuhnya ke atas taras nilai dan falsafah agama utama, yaitu agama Islam dan sebagainya. Yang keempat ialah mentransformasikan profesion keguruan menjadi profesion pilihan. Secara detailnya apa yang boleh dimaksudkan ialah lebih kepada mengetatkan syarat pelantikan guru. Dia sebenarnya telah mula daripada tahun 2013 supaya dalam kalangan graduan ni adalah 30% ke atas. Yang selanjutnya adalah lebih membudayakan kecemerlangan berasaskan pimpinan rakan sekerja dan proses pensijilan mulai pada tahun 2025. Seterusnya, anjakan yang kelima ialah memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Apa yang dimaksudkan di sini, pertama sekali dia adalah lebih tertumpu kepada guru seperti guru besar ataupun pengetua lah. Perkenalkan kriteria pemilihan berasaskan kompetensi dan juga memperkukuhkan proses perancangan. Proses perancangan penggantian kah? Ya, perancangan penggantian bagi pengetua ataupun guru besar. Yang keenam ialah mengupayakan JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Maksud mengupayakan itu ialah mempercepatkan penambahbaikan prestasi sekolah melalui program yang lebih sistematik dan juga mesti dipimpin oleh PPD lah di semua negeri. Dalam masa yang sama, apa yang dimaksudkan khusus berasaskan keperluan, memastikan 100% sekolah memenuhi keperluan, dipenuhi keperluan macam infrastruktur asas lah, menjelang awalnya pada tahun 2015, bermula dengan Sabah dan Sarawak. Yang ketujuh ialah memanfaatkan TMK, iaitu teknologi maklumat dan komunikasi. Orang lebih kenal lagi macam ICT, bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Apa yang dia tekankan ialah memanfaatkan penggunaan TMK itu bagi pembelajaran jarak jauh, seperti yang kita telah lakukan sebelum-sebelum ini pada tahun-tahun yang lepas, iaitu mulanya pada tahun 2020 sebagai contoh. Dah berasaskan ke diri untuk kita tingkatkan kapasiti dan pembelajaran yang lebih khusus. Dalam masa yang sama, tingkatkan akses internet dan persekitaran pembelajaran maya pada cadangannya ialah seperti macam One The Study Net bagi semua sekolah. Kunci dia adalah apa? Apa yang ditekankan? Untuk menambah baikan kandungan ataupun kita tambahkan lagi kandungan atas talian untuk perkongsian amalan terbaik. Bermulanya pada video-video, perpustakaan video guru yang terbaik, sampaikan pengajaran dalam mata pelajaran kritikal. Ini adalah boleh dijadikan sebagai kesan ataupun juga cara untuk itu.
Yang ke-8 ialah mentransformasikan kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Maksud mentransformasikan kebolehan itu mengupayakan JPN ataupun PPD dengan berikan mereka lebih hak untuk membuat keputusan terhadap bajet dan personal. Juga tak silap adalah untuk meningkatkan accountability bagi KPI. Dalam masa yang sama juga adalah untuk memperkukuhkan fungsi utama dan merasionalisasikan struktur kementerian. Baiklah, yang seterusnya, ajakan yang ke-9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Maksud bekerjasama dengan ibu bapa, kita jadikan ibu bapa ini sebagai satu kelengkapan untuk anak-anak, bagi kita bantu pembelajaran mereka melalui cara apa? Sarana penglibatan ibu bapa ataupun akses atas talian kepada kemajuan anak di sekolah, iaitu SAPS. Dan juga dalam masa yang sama, dapatkan maklum balas daripada setiap persatuan ibu bapa dan guru PBG lah mengenai pelaksanaan kurikulum setempat dan juga kualiti guru sekolah. Yang ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Manfaatkan peluang, tingkatkan efisiensi dengan agihkan peruntukan kepada bidang yang paling kritikal, seperti macam sebagai contoh peningkatan kemahiran dan juga latihan guru. Akhir sekali, ajakan yang ke-11, meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawaban awam secara langsung. Secara detail dia, apa yang dimaksudkan? Terbitkan laporan tahunan awam bagi kemajuan sasaran dan juga inisiatif PPPM, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia kita. Itu sahaja daripada saya, Syamiddin Al-Hakimi. Seterusnya kita beralih pula kepada 6 aspirasi sistem. Berapa tu? Baiklah, yang seterusnya, ajakan yang ke-9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Maksud bekerjasama dengan ibu bapa, kita jadikan ibu bapa ini sebagai satu kelengkapan untuk anak-anak, bagi kita bantu pembelajaran mereka melalui cara apa? Sarana penglibatan ibu bapa ataupun akses atas talian kepada kemajuan anak di sekolah, iaitu SAPS. Dan juga dalam masa yang sama, dapatkan maklum balas daripada setiap persatuan ibu bapa dan guru PBG lah mengenai pelaksanaan kurikulum setempat dan juga kualiti guru sekolah. Yang ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Manfaatkan peluang, tingkatkan efisiensi dengan agihkan peruntukan kepada bidang yang paling kritikal, seperti macam sebagai contoh peningkatan kemahiran dan juga latihan guru. Akhir sekali, ajakan yang ke-11, meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawaban awam secara langsung. Secara detail dia, apa yang dimaksudkan? Terbitkan laporan tahunan awam bagi kemajuan sasaran dan juga inisiatif PPPM, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia kita. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan sesi pembentangan kita pada hari ini dengan melihat kepada 6 aspirasi murid yang akan dibentangkan oleh saya. Baiklah, kita teruskan slide. Kita lihat pada peta minda ini, kita dapat lihat terdapat 6 aspirasi murid. Baiklah, yang pertama iaitu pengetahuan. Aspirasi ini berkaitan dengan keinginan murid untuk menguasai dan memahami pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Jadi, setiap murid perlu menguasai peringkat paling asas ini yang memiliki keupayaan literasi dan numerasi secara sepenuhnya, yang mana ciri ini melengkapkan mereka dengan kemahiran hidup asas. Hal ini juga meliputi keinginan untuk belajar dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam terhadap mata pelajaran teras seperti sains, matematik, sejarah, dan bahasa seperti bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Pengetahuan yang lebih luas dan mendalam akan membantu murid untuk menjadi lebih kreatif, kritis, dan inovatif dalam menyelesaikan suatu masalah itu.
Baiklah, selain itu, aspirasi yang kedua yaitu kemahiran berpikir. Kemahiran ini melibatkan keupayaan murid untuk berpikir secara inovatif, kritis, dan kreatif. Aspirasi ini berkaitan dengan kebolehan murid mengolah sesuatu informasi itu, menilai bukti secara terperinci, membuat kesimpulan yang logik, dan mengembangkan penyelesaian inovatif untuk sesuatu masalah itu. Kemahiran berpikir juga meliputi keupayaan untuk berpikir secara lateral dan menghubungkan konsep-konsep dari berbagai disiplin ilmu. Baiklah, seterusnya, aspirasi yang ketiga, yaitu kemahiran memimpin. Aspirasi ini menggariskan keinginan murid untuk mengembangkan kemahiran kepemimpinan, seperti kemampuan untuk mengambil inisiatif, membuat keputusan, dan mempengaruhi orang secara positif. Kemahiran memimpin ini juga melibatkan pembentukan sasiah diri murid itu dan kepercayaan diri yang kuat, serta keupayaan untuk bekerja dalam sebuah pasukan dan mengambil tanggung jawab dan amanah atas tindakan yang mereka lakukan. Dan kita lihat selanjutnya, aspirasi yang keempat, yaitu kemahiran dwi bahasa. Apabila kita sebut kemahiran dwi bahasa ini, sudah tentu dwi bahasa ini adalah merujuk kepada seseorang yang mampu berbahasa lebih daripada satu bahasa. Jadi sudah tentu aspirasi ini menekankan pentingnya murid menguasai lebih dari satu bahasa. Kemahiran dwi bahasa bukan hanya memudahkan komunikasi dalam berbagai lingkungan sosial dan budaya, tetapi juga meningkatkan daya saing di pasaran global. Jadi sudah tentu murid yang mahir lebih dari dua bahasa ini mampu berdaya saing di pasaran global secara berterusan. Jadi kemahiran bukan itu sahaja, murid yang mahir lebih dari dua bahasa ini juga dapat mengakses maklumat dan sumber pengetahuan dari berbagai bahasa serta memperkaya pemikiran dan perspektif mereka. Baiklah, kita lihat seterusnya. Bagi aspirasi yang seterusnya, yaitu etika kerohanian. Aspirasi ini merujuk kepada pembangunan nilai-nilai moral dan etika yang baik dalam diri murid. Ini termasuk kejujuran, integriti, rasa hormat, empati, dan tanggung jawab. Etika kerohanian juga mencakup aspek keberagamaan dan kepercayaan, serta keupayaan untuk hidup harmoni dalam masyarakat yang berbilang kaum dan agama. Baiklah, bagi aspirasi yang terakhir, yaitu aspirasi identiti nasional. Aspirasi ini berkaitan dengan kesadaran dan kebanggaan murid terhadap negara dan budaya mereka. Sudah tentu, murid yang tidak mempunyai aspirasi ini, yaitu identiti nasional, sudah tentu tidak dapat memelihara keamanan negara kita ini, karena tidak mempunyai aspirasi ini. Jadi, apakah itu identiti nasional? Apa yang terlibat dalam identiti nasional ini? Baiklah, identiti nasional ini melibatkan pemahaman tentang sejarah, bahasa, adat istiadat, dan nilai-nilai nasional. Murid dengan identiti nasional ini, murid dengan identiti nasional yang lebih kuat ini akan lebih cenderung menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan akan banyak menyumbangkan kemajuan dan pembangunan seperti pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di negara mereka. Baiklah, kita akan teruskan sesi pembentangan kita pada hari ini dengan melihat implikasi yang akan dibentangkan oleh saya, yaitu apakah iya? Kita lihat bersama-sama. Maafkan saya, sebentar ya. Oke, baiklah. Implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Baiklah. Berikut merupakan topik yang akan kita terokai bersama-sama, yaitu definisi ataupun maksud bagi guru berjiwa pendidik itu, ciri yang perlu ada bagi seorang guru berjiwa pendidik, dan implikasi, aspirasi, dan hal tuju terhadap guru berjiwa pendidik. Baiklah, kita lihat apakah maksud bagi guru berjiwa pendidik ini. Guru yang berjiwa pendidik adalah guru yang bertanggung jawab, penuh empati, tulus dalam melaksanakan tugas, dan memiliki pengetahuan mendalam dalam bidangnya. Baiklah, maksud di sini ialah guru perlu memiliki ketiga sifat ini sewaktu menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran, yaitu apakah sifat tersebut ialah bertanggung jawab, penuh empati, dan tulus dalam melaksanakan tugas, dan memiliki pengetahuan mendalam dalam bidangnya. Yang dimaksudkan di sini ialah seperti contoh, guru bahasa Melayu seharusnya mahir dalam berpantun, bersyair, maupun berforum, dan mengetahui berbagai jenis peribahasa agar tidak dipertikaikan ilmu pengetahuan guru tersebut oleh murid-muridnya. Baiklah. Dan kita lihat definisi kedua bagi guru berjiwa pendidik ini. Guru yang berjiwa pendidik juga ialah guru yang memahami secara mendalam sasiah diri seseorang murid itu. Jadi seperti contoh, guru dan murid itu sudah mengalami proses pengajaran dan pembelajaran ini dalam jangka masa yang panjang. Sudah tentu guru tersebut akan lebih cenderung mengenali
dan mengenal pasti pembinaan karakter seseorang muridnya itu. Jadi, perubahan sosial diri yang bermakna perlu memberi kesan emosional dan intelektual pelajar. Oleh itu, guru perlu membimbing pelajar untuk meresapi ilmu yang dipelajari agar jiwa mereka dapat terkesan dengan ilmu yang dipelajari. Baiklah, guru dan pelajar yang sudah lama mengalami proses pengajaran dan pembelajaran dalam jangka yang panjang ini sudah tentu apabila murid itu menerima curah ilmu yang disampaikan oleh gurunya akan lebih berkesan dan ilmu tersebut dapat diaplikasikan dan diteruskan secara berterusan yang mana dapat memanfaatkan guru tersebut dan murid tersebut. Baiklah, kita lihat kepada ciri yang perlu ada bagi seorang guru yang berjiwa pendidik ini. Terdapat 8 ciri dan antaranya ialah berakhlak mulia, bertanggung jawab, amanah, berdedikasi, bersikap terbuka, penyayang. Dan apabila kita sebut pasal ciri penampilan ini, sudah tentu penampilan seorang guru hendaklah sopan, segak, dan kemas agar menjadi suri teladan ataupun contoh kepada murid-muridnya. Dan apabila kita sentuh ciri terakhir ini, yaitu keterampilan, lagi-lagi dalam aspek keterampilan berbahasa, seseorang guru itu hendaklah berbahasa baku agar disegani dan dihormati oleh murid-muridnya. Baiklah, kita teruskan dengan implikasi aspirasi dan hala tuju terhadap guru berjiwa pendidik ini. Terdapat 5 implikasi yang telah saya petik, yaitu pengurusan pengajaran dan pembelajaran atau lebih dikenali sebagai PDP, pembangunan profesionalisme, kemahiran teknologi, yang keempat mempunyai wawasan, dan yang terakhir menjadi suri teladan yang akan diterangkan secara terperinci lagi oleh saya di slide yang berikutnya. Baiklah, kita lihat bagi implikasi yang pertama, yaitu PDP ataupun pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu mahir merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran serta mencapai matlamat yang ditetapkan. Mereka juga perlu bekerja keras untuk mengembangkan potensi dan pencapaian murid melalui cara mereka berpikir, nilai, dan tingkah laku mereka. Selain itu, guru juga harus memastikan hasil pembelajaran mencapai objektif yang ditetapkan bagi menjamin kualiti pembelajaran dan pengajaran. Yang dimaksudkan dengan mencapai objektif di sini, guru seharusnya sebelum melakukan proses pembelajaran dan pengajaran adalah terlebih dahulu menyasarkan objektif yang ingin dicapai agar kemajadian murid itu terhasil. Di mana jika guru tidak menyasarkan objektif yang ingin dicapai, sudah tentu kualiti pembelajaran dan pengajaran tiada kualitinya. Jadi kita dapat lihat pentingnya untuk menyasarkan objektif terlebih dahulu sebelum melaksanakan suatu PDP itu, agar kemajadian murid berlaku dan dalam masa yang sama potensi dan pencapaian murid itu dapat ditingkatkan lagi. Baiklah, kita teruskan dengan implikasi yang kedua, yaitu pembangunan profesionalisme. Guru perlu memelihara profesionalisme dengan mengemaskini pengetahuan dan meningkatkan kemahiran melalui pembelajaran berterusan. Mereka juga harus bersedia menerka pelbagai cabang ilmu untuk mengamalkan kaidah dan teknik pengajaran yang berkesan demi melahirkan kemahiran pedagogi holistik dalam proses pengajaran. Baiklah, ingin saya ulas serba sedikit berkenaan dengan pembangunan profesionalisme ini. Seorang guru hendaklah sentiasa profesional terhadap sewaktu mengajar, terutamanya sewaktu mengalami proses pembelajaran berterusan. Guru hendaklah terus-menerus memaskini pengetahuannya dan menimba ilmu serta meningkatkan kemahiran agar dapat dicurahkan kepada muridnya, di mana murid tersebut akan dapat meningkatkan lagi prestasi dan potensinya. Jadi kita dapat lihat di sini pentingnya seorang guru profesional itu. Baiklah, maafkan saya. Tadi ada azan, jadi saya pause bentar. Baiklah, kita teruskan dengan kemahiran teknologi. Sejak kebelakangan ini, kemajuan teknologi kian giat kita lihat mengikut peredaran zaman. Jadi, teknologi ini tidak lagi asing bagi kita. Kita dapat lihat, bahkan kita dapat lihat zaman muda, generasi muda, kanak-kanak telah mempunyai gadget seperti telepon bimbit. Jadi, guru perlu menggunakan pengetahuan tentang isi kandungan mata pelajaran, teknologi, dan pengajaran untuk membentuk inovasi murid dalam interaksi bersemuka dan persekitaran maya. Seperti contoh, perjumpaan Google Meet, Zoom, ataupun Google Classroom. Jadi, guru juga harus mengintegrasikan alat kontemporari dan sumber untuk memaksimumkan pembelajaran isi kandungan sesuai dengan konteks penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi.
Maafkan saya, tadi saya pause sebab ingin melalukan azan dahulu. Baiklah, kita teruskan dengan sesi pembentangan kita, yaitu kemahiran bagi implikasi kemahiran teknologi. Baiklah, sejak kebelakangan ini, kemajuan teknologi kita dapat lihat mengikut peredaran zaman, yang mana teknologi sekarang tidak lagi asing bagi kita. Bahkan generasi muda ataupun kanak-kanak telah pun mempunyai gadget seperti telefon bimbit, yang mana guru perlu menggunakan pengetahuan tentang isi kandungan mata pelajaran, teknologi, dan pengajaran untuk membentuk inovasi murid dalam interaksi bersemuka dan persekitaran maya. Seperti contoh perjumpaan Google Meet, perjumpaan Zoom, ataupun Google Classroom. Guru juga harus mengintegrasikan alat kontemporari dan sumber untuk memaksimumkan pembelajaran isi kandungan sesuai dengan konteks penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi, atau lebih dikenali sebagai TMK. Selain itu, guru perlu mempamerkan pengetahuan, kemahiran, dan gaya kerja sebagai seorang profesional dalam masyarakat global dan digital, termasuk kemahiran dalam sistem TMK untuk menyokong kerja dan inovasi murid. Baiklah, kita teruskan dengan implikasi yang seterusnya, yaitu mempunyai wawasan. Guru perlu memiliki wawasan yang unggul, berpikir aras tinggi, dan berinovasi untuk meningkatkan keberhasilan sekolah dan kemenjadian murid. Untuk memastikan daya saing murid di arena antara bangsa bahkan global, guru harus mencapai standar tahap global agar ilmu dan kemahiran yang diajarkan sejajar dengan hasrat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ataupun PPPM. Baiklah, kita teruskan dengan implikasi yang terakhir, yaitu menjadi suri teladan. Guru perlu menjadi contoh ataupun suri teladan dalam menghayati nilai dan perpaduan seperti yang diinginkan oleh PPPM, yaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Pelan tersebut menekankan pada transformasi ketiga yang bertujuan melahirkan rakyat yang menghayati nilai rohani. Guru juga diharapkan berusaha membentuk identiti nasional yang kukuh pada murid melalui pengajaran, pembelajaran, aktiviti kurikulum, dan pembangunan sahsia. Sudah tentu, guru yang mampu menjadi suri teladan kepada murid-muridnya adalah guru yang mampu melahirkan generasi muda yang berpendidikan serta mempunyai sahsia diri yang tinggi. Baiklah, kita teruskan sesi pembentangan kita ini dengan melihat kepada kesimpulan yang dapat dilakukan, yaitu guru memainkan peranan penting dalam menjayakan aspirasi sistem pendidikan ini. Guru perlulah sentiasa mengikut peredaran dan perkembangan dalam sistem pendidikan. Dan yang terakhir sekali, guru berjiwa pendidik dapat dilahirkan seiring dengan aspirasi dalam sistem pendidikan Malaysia. Baiklah, saya akan meneruskan dengan memberikan kesimpulan yang saya dapat buat terhadap sesi pembentangan kami pada hari ini. Kesimpulan yang saya dapat simpulkan terhadap pembentangan kami ialah sistem pendidikan Malaysia adalah untuk melahirkan sistem pendidikan yang bertaraf dunia dan juga melahirkan masyarakat yang baik dari segi keterampilan, profesional, bahkan sahsia diri. Justru itu, apabila lahirnya masyarakat yang berakhlak dan maju dari segi ilmu pengetahuan dan juga berkemahiran dalam setiap bidang, maka lahirlah negara Malaysia yang aman dan maju yang dapat bersaing di peringkat antarabangsa. Akhir kata, pendidikan amat penting kepada setiap golongan ataupun lapisan masyarakat yang berada di seluruh Malaysia dan di seluruh pelosok dunia ini. Baiklah, saya mengakhiri sesi pembentangan kami ini dengan serangkap pantun. Bunga soraja di atas parah, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Kami mohon maaf dengan kekurangan kami, apa yang telah kami bentangkan dalam slide ini, dengan apa yang telah kami paparkan, juga dengan apa yang telah kami jelaskan dengan lisan kami. Yang baik itu datang daripada ilahi, yang kurang itu juga datang daripada ilahi. Cumanya kekurangan itu dia datang melalui kelemahan kami juga sebagai manusia. Terima kasih kerana menonton setia bersama kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton.